Okey, kita mulakan dengan gambar rajah ini. Okey, ini gambar peta dan sila perhatikan anak murid. Okey, kamu akan nampak ada ni garisan-garisan merah ni. Okey, ini ialah laluan sutera. Okey, laluan sutera. Apa dia laluan sutera? Okey, laluan sutera ni ialah laluan perdagangan yang menghubungkan Asia, kawasan Mediterranean, Afrika Utara dan juga Eropah. Okey, apakah kepentingannya terhadap perkembangan ekonomi kerajaan Abbasiyah? Okey, apa dia kepentingan dari segi ekonomi ialah para peniaga Muslim ni dia pergi ke kanton China untuk mendapatkan barangan sutera. Peniaga Muslim ni dari Andalus, Eropah Barat, Selatan Afrika dan Madagaskar. Mereka akan ke kanton China ni membawa barang dagangan seperti tamar, gula dan kapas. Okey, kemudian mereka akan bawa balik rempah, kapur barus, arang dan sutera. Okey, kat sini akan berlakunya lah pertukaran barang dari sudut ekonomi. Dan mereka menggunakan cek kembara dalam urusan jual beli ni, menggunakan cek kembara namanya As-Saftajah. Ni kena ingat. Boleh keluar dalam pelbagai jenis soalan. Kebarangkalian yang paling banyak keluar dalam soalan isi tempat kosong. So cek kembaranya namanya As-Saftajah. Okey, ini gambar rajah apa ni? Okey, ini gambar tentang kota Baghdad. Okey, apa yang istimewanya Baghdad ini sebagai pemangkin ekonomi sehinggakan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur memindahkan pusat pemerintahan daripada Damsyik ke Baghdad. Okey, pertama Baghdad ni kedudukannya strategik menjadi laluan perdagangan timur dan barat. Di Baghdad ada sebuah pasar namanya Suk Baghdad yang menjadi tumpuan para pedagang Parsi dan terdapat ladang-ladang pertanian dan penternakan serta sebuah pasar namanya Suk Al-Baqar. Okey, Suk Baghdad, pasar Baghdad, Suk Al-Baqar. Yang ni ingat surah Al-Baqarah kan? Lembu, betina kan? So ni pasar tentang pertanian dan penternakan Suk Al-Baqar. Okey, sebelum kita masuk kepada sektor ekonomi utama Abbasiyah, kita kena ulang kaji ataupun kita kena ingat balik apa dia sektor ekonomi utama kerajaan Umayyah. Okey, kerajaan Umayyah dia ada dua iaitu pertanian dan perdagangan. Bila Abbasiyah dia ada lagi satu. Okey, perindustrian. Yang dua ni sama. Umayyah ada pertanian, ada perdagangan. Abbasiyah juga ada pertanian, ada perdagangan. Cuma ketika Abbasiyah dia lebih maju, dia ada perindustrian. Okey, ni kita pergi kepada topik pertanian dahulu. Okey, anak-anak murid kena tahu 3 usaha khalifah, apa yang khalifah lakukan untuk memajukan pertanian dan wilayah pertanian yang ada masa ketika ini dan hasil pertanian yang ada. Okey, ini ialah 3 usaha khalifah dalam memajukan pertanian. Okey, khalifah membina saliran, melebarkan sungai dan terusan serta membuat empangan. Khalifah juga membuka tanah pertanian baru dan juga membuat penyelidikan dalam bidang pertanian. Okey, usaha yang dilakukan oleh khalifah ni dia tak banyak ataupun tak jauh beza pun. Actually sama je dengan Bani Umayyah. Bani Umayyah juga khalifahnya membina saliran, juga membuat penyelidikan. Cuma masa khalifah dulu dia ada masa Umayyah dulu dia ada khalifah membina jalan raya dan pelabuhan. Okey, ini ialah wilayah pertanian yang terlibat ketika zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Okey, ini dia.
Okay, first kita tengok yang ni. Okay, this one is Andalus, Maghribi, ni Egypt, Mesir, Syria, Iraq, ini Yaman, ini Khurasan. Okay, kita tengok negara yang dari sudut pertanian ya. Okay, negara-negara ini yang terlibat dalam penghasilan hasil-hasil pertanian. Okey, antara yang dihasilkan, okey, ini dia. Okey, ini apa? Antaranya ialah ni apa? Ni barley, ini beras, ini gandum. Okey, ni barley, gandum, ini semua ialah jenis bijirin. Okey, yang ini apa? Okey, ini ialah buah-buahan lah yang dihasilkan, antaranya kurma, anggur dan limau. Okay, and then jenis sayur-sayuran seperti timun dan kubis. Dan keempat, hasil pertanian dia ialah penternakan, iaitu lembu, ayam, kambing. Okay, ini dia punya bawah hasil pertanian penternakan. Okay, kita pergi jenis-jenis perindustrian. Okay, jenis-jenis perindustrian ni, okay, kita tengok yang pertamanya. Okey, bagi industri hamparan permaidani dia ada dekat Baghdad. Mana Baghdad? Okey, Baghdad dekat Iraq lah. Okey, Baghdad. Okey, sini ada permaidani. Shiraz dan Asfahan itu di Iran. Okey, di sini. Okey. Bagi pinggan mangkuk. Okey, pinggan mangkuk dia berada di Mesir, juga di Syam. Syam dah lah, so dekat sini. Okey, ini ialah pinggan mangkuk. Okey, bagi barangan kaca, tembikar dan mozaik. Okey, Baghdad, okey, Syria dan juga Mesir. Okey, ini ialah barangan kaca, tembikar dan mozaik. Okey, barangan kulit dan senjata Mesir, Andalus, okey, dan juga Maghribi. Ini senjata. Okey, perhiasan batu permata. Okey, dekat Yaman. Okey. Juga Khurasan, Bahrain dan juga Lebanon. Belah-belah sini. Okey. Dan juga kertas. Okey, kertas di Iraq, Mesir, Maghribi dan juga Andalus. Okey, ini ialah industri kertas. Okey, ini ialah jenis-jenis perindustrian ya. So, kita ada permaidani, pinggan mangkuk, barangan kaca, barangan kulit, perhiasan batu permata dan juga kertas. Okey, faktor perkembangan perdagangan. Okey, apa yang menggalakkan perdagangan ketika zaman kerajaan Abbasiyah? Pertamanya ialah pembukaan wilayah baru, memberi banyak ruang pasaran perniagaan. Keduanya ialah perkembangan industri perkapalan yang memudahkan pergerakan para pedagang. Ketiga, sarjana-sarjana Islam menghasilkan karya-karya yang menjelaskan hukum hakam perniagaan serta galakannya dalam berniaga. Dan yang keempat ialah kemahiran orang Arab sendiri dalam bidang perniagaan sejak zaman jahiliah. So, faktor dia yang pertama nak kena ingat ialah wilayah baru, and then industri kapal. Ketiga ialah sarjana Islam dan keempat ialah kemahiran orang Arab. Okey, ini ialah faktor perkembangan pendidikan. Okey, langkah positif yang diambil oleh kerajaan Abbasiyah menggiatkan aktiviti perdagangan. Ini langkahnya, iaitu pertama, membina pusat perniagaan yang dilengkapi dengan perigi di jalan utama. So, pusat-pusat perniagaan ni dia lengkap. Okey, ada perigi. Dan juga membina rumah api untuk panduan kapal dagang. Dan yang ketiga, mengetatkan kawalan keselamatan untuk mengelak daripada lanun.
Okey, sumber kewangan kerajaan Abbasiyah. Sumber kewangannya sama saja sebenarnya dengan Bani Umayyah. Okey, kita bina akronim lah. Okey, yang sesuai kan. Untuk sumber kewangan kerajaan Abbasiyah. Untuk mudah ingat. Okey. Pertamanya kat sini ialah zakat. Zakat ni ialah keyword dia Islam. Okey. Zakat ni ialah kadar harta tertentu dikeluarkan atas harta tertentu oleh umat Islam setelah cukup syarat. So keyword dia is Islam lah, orang Islam yang keluarkan zakat. Okey, kharaj. Kharaj ni cukai tanah lah. Cukai tanah yang dikenakan ke atas pemilik sama ada Islam atau bukan Islam. Untuk keterangan lanjut tentang sumber kewangan ni, kamu boleh rujuk video Ustazah perkembangan ekonomi Bani Umayyah. Juga ada diterangkan dengan lebih lanjut. Yang ketiganya ialah ghanimah. Okay, ghanimah ni ialah harta rampasan perang. And then fa'i. Fa'i ni ialah harta yang diperolehi melalui jalan perdamaian setelah musuh menyerah kalah. Okay, and then jizyah. Jizyah ialah bayaran yang dikenakan ke atas orang bukan Islam. Dan usyur ialah bayaran tetap yang dikenakan ke atas kapal dagang. Okey, yang ini lebih baiklah kalau kita boleh bina akronim yang bersesuai untuk ingat. Zakat Islam, kharaj tanah, ghanimah perang, fa'i damai, jizyah bukan Islam, usyur kapal dagang. Okey, Baitul Mal. Okey, apa dia Baitul Mal? Yang ini pun antara isi yang penting yang selalu juga ditanya. Pengertian dulu. Baitul Mal ialah institusi kewangan terbesar negara. Okey, jangan bayangkan Baitul Mal ni hanya macam di pusat zakat. Yang ini ketika zaman Abbasiyah ini, Baitul Mal ini bermaksud institusi kewangan terbesar negara. Diketuai oleh sahib Baitul Mal, iaitu pengurus perbendaharaan negara, dan dilakukan oleh Dewan Al-Kharaj, ni jabatan hasil, macam jabatan cukai lah, dan Dewan An-Nafaqah, iaitu jabatan kewangan. Akaun Baitul Mal ni dikawal oleh Dewan Al-Usul, iaitu jabatan dalam negeri, dan Dewan Al-Azimah, ini jabatan audit negara. Okey, peranan Baitul Mal. Baitul Mal ni peranan dia pertama mengurus sumber pendapatan negara dan kedua dia mengawal belanjawan negara. Iaitu dalam mengurus sumber pendapatan negara ni, Dewan Al-Kharaj menguruskan kutipan cukai. Dalam mengawal belanja, Dewan An-Nafaqah menguruskan pendapatan dan perbelanjaan untuk semua jabatan kerajaan dan gaji kaki tangan kerajaan. Yang ni apa yang masuk, yang ni apa yang dikeluarkan, yang dibelanjakan. Okey, itu saja untuk topik perkembangan ekonomi kerajaan Abbasiyah. Wassalam.